keselamatan. Ya. Baik, kita nak ke segmen seterusnya. Saya rasa segmen ini segmen yang dinanti-nantikan kerana kita nak bercerita tentang satu perkataan yang disebut-sebut selama beberapa hari kebelakangan ini, iaitu mengenai darurat. Jadi kita bersama dengan tetamu kita yang akan berbicara lanjut mengenainya. Kami undang ke studio bersama dengan kami pagi ini bersama dengan Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, merupakan penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu dari Universiti Teknologi MARA. Terima kasih Prof kerana bersama dengan kami hari ini. Saya rasa Prof telah pun beberapa hari kebelakangan ini pastinya menyaksikan pelbagai spekulasi wujud timbul disebabkan apa yang berlaku pada hari Jumaat lepas, dan satu perkataan yang kita dengar kerap 2-3 hari ini iaitu darurat, dan Prof sendiri pun telah memberikan komen sendiri di dalam media sosial. Cuma mungkin masyarakat kita apabila disebut darurat saja, pemikiran mereka hanya kepada satu hala saja, perkara yang mungkin mereka biasa dengar. Kalau darurat maksudnya ada banyak perkara yang mungkin akan terganggu dan terbatas. Mungkin kita boleh jelaskan dahulu, berikan penjelasan, pencerahan apa sebenarnya darurat yang kita ketahui secara umum, supaya rakyat tahu darurat ini sebenarnya membebankan ataupun tidak kepada masyarakat apabila ia dilaksanakan. Terima kasih, Mek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkataan darurat tu semestinya menakutkan. Ya, tapi sesuatu perkara tu sebenarnya sebelum kita menerangkan perasaan kita itu, kita perlu faham dalam konteks, ya. Sebab kalau kita lihat perkataan darurat itu, mungkin kita terbayang apa yang berlaku semasa komunis ke, sebelum kita merdeka, kan. Jadi di sini perkataan darurat itu sebenarnya merujuk kepada satu keadaan yang ancaman besar. Ini yang menakutkan sebenarnya, kan. Jadi ancaman besar berkaitan dengan keselamatan negara, kedudukan ekonomi dan juga ketenteraman awam, ya. Jadi sekiranya berlaku keadaan ini, undang-undang biasa tidak dapat mengawal keadaan. Contohnya, sebab kalau kita kata sesuatu, contoh pilihan raya, ya, ia ditetapkan oleh perlembagaan. Jadi kalau kita tidak dapat mengadakan pilihan raya, tidak ada perkara lain yang boleh mengatasi. Jadi undang-undang darurat itu saja. Jadi di sinilah menunjukkan kesan darurat itu besar, dan ia sekiranya dilihat secara umum, perkataan darurat itu ia mungkin boleh mendatangkan ketakutan kepada rakyat. Tapi kalau kita lihat dalam keadaan semasa, contohnya kita masih dalam keadaan yang boleh dikawal, tetapi ada setengah-setengah perkara yang memerlukan perundangan dalam jangka masa pendek atau jangka masa panjang, yang boleh membuat sesuatu yang tidak boleh diselesaikan dengan undang-undang biasa. Jadi darurat itu bergantung kepada keadaan. Kalau kita kata darurat seumpama tahun 1948, seumpama kontroversi 1963-64, dan ini akan merunsingkan, ataupun darurat 1969 ini akan merunsingkan. Tapi pernah juga berlaku darurat yang sebenarnya tidaklah sampai ke tahap anggota tentera keluar beramai-ramai dan menggantikan pentadbiran ataupun penjagaan keselamatan bagi negara. Jadi keadaan-keadaan tertentu itu dilihat pada situasinya, ya. Kalau kita lihat sejarah di dalam negara kita, beberapa kali darurat itu pernah dilaksanakan. Salah satunya adalah bukan atas dasar keselamatan disebabkan oleh ketegangan dan sebagainya, iaitu pada tahun 2013 apabila darurat diisytihar kerana jerebu, ya, kerana bencana. Jadi yang itu penjelasannya bagaimana, Prof? Dia ada dua jenis darurat lah. Kalau dalam keadaan itu, kalau darurat satu yang disebut dalam perlembagaan, iaitu darurat di bawah perkara 150 yang saya terangkan sedikit tadi, ya. 150 Perlembagaan Persekutuan. Yang darurat berkaitan dengan bencana alam tu, jerebu contohnya lah, dia adalah darurat di bawah pentadbiran. Dia bukan pentadbiran semasa itu arahan Majlis Keselamatan Negara sebelum wujud Akta Majlis Keselamatan Negara, ya. Jadi itu adalah darurat bencana yang juga dikatakan darurat kecil. Yang istilah yang digunakan dalam arahan MKN tu ialah darurat bencana yang mungkin berlakunya
mungkin boleh menyebabkan kesihatan awam terganggu. Tapi dalam keadaan itu dia tidak sama dengan pandemik yang kita alami. Sebab jerebu tu dia boleh digunakan undang-undang yang sedia ada, darurat bencana di bawah Madis Keselamatan Negara. Tapi apabila contohlah dalam keadaan semasa semacam COVID-19 ni adalah satu pandemik yang kita ketahui berlaku seluruh dunia dan bahayanya dan keboleh jangkitan di negara kita, kalau kita tengok statistik tu, ia semakin tinggi. Jadi kemungkinan untuk kita menerima undang-undang yang lebih mampu menangani ini, ya. Tapi kalau kita adalah undang-undang 342 contohnya, Akta 342 berkaitan dengan COVID, tapi kita tak tahu prediction atau anggapan ataupun ramalan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan. Jadi ini kita sebenarnya belum lagi mendengar satu situasi yang sangat kelang kabut. Jadi kenyataan-kenyataan daripada Kementerian Kesihatan juga perlu diambil kira. Mungkin ini kita sebagai masyarakat awam tidak mahu dipanikkan oleh kerajaan atau penjawat awam dalam Kementerian Kesihatan. Tapi kita nampak kenyataan-kenyataan daripada Ketua Pengarah Kesihatan itu menunjukkan kadang sudah sampai ke satu tahap kepenatan dan sebagainya dalam frontliners. Jadi pandemik COVID-19 ni berbeza dengan jerebu yang Mac sebut tadi, ya. Saya fikir kalau kita sebut bencana kecil di bawah MKN tu atau security area di bawah MKN tu, dia mungkin tidak sama dengan pendekatan yang boleh diambil sekiranya undang-undang darurat ini diperkenalkan. Kalau kita berbalik kepada perkara 150 tadi yang disebut oleh Prof, berdasarkan apa yang terkandung di dalamnya, apabila diisytiharkan darurat, siapakah yang akan mengepalai pemerintahan kerajaan dan bagaimana agaknya impak kepada Parlimen, Dewan Undangan Negeri, malah apakah undang-undang yang wujud di dalamnya juga terpakai dan bagaimana masyarakat perlu bereaksi atau bertindak apabila darurat itu diisytiharkan nanti. Okey. Ya, kalau kita lihat kepada peruntukan perlembagaan, darurat itu pertama dibuat oleh Kebawahuduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Apakah kesan darurat? Kesan darurat ini ialah ramai orang faham bahawa undang-undang membenarkan, perlembagaan membenarkan suatu undang-undang yang tidak selaras dengan perlembagaan. Tapi satu perkara yang kita perlu ingat juga bahawa undang-undang sedia ada juga boleh dipakai. Tidak semestinya apabila kita mengisytiharkan darurat, semua undang-undang yang sedia ada ini terhapus. Tidak. Jadi pendekatan, nanti kita belum mendengar justifikasi yang secara formal, official dari kerajaan, ya. Tapi secara umumlah saya sebagai pelajar undang-undang ternampak bahawa pengisytiharan darurat ini boleh meletak situasi undang-undang bercanggah dengan perlembagaan, kan. Tapi ia juga boleh mengekalkan undang-undang biasa. Jadi kita harapkan kalaulah satu keadaan yang memerlukan, yang difikirkan, yang di-Pertuan Agong berpuas hati, ya, dengan apa-apa cadangan, apa-apa pembentangan statistik ke apa berkaitan dengan perkara-perkara yang kerajaan akan rujuk bagi cadangan perisytiharan darurat ni. Kalaulah itu berlaku, kita juga mahukan ketenteraman dalam jiwa rakyat kita, kan. Sebab kita semua mahukan suatu keadaan yang boleh menjamin keselamatan rakyat, kemakmuran ekonomi dan kedaulatan negara. Saya fikir itu yang pentingnya, ya. Jadi kita menunggu jugalah apa yang akan diumumkan oleh kerajaan atau juga apa yang akan diumumkan oleh Kebawahuduli. Namun saya percayalah kita sebagai rakyat ini, rakyat Malaysia rata-ratanya ialah rakyat yang mentaati undang-undang. Betul. Ya? Dan rakyat Malaysia juga adalah rakyat yang mentaati pihak berkuasa berbanding dengan negara-negara lain, ya. Jadi dalam jangka masa ini, saya percaya kita sangat pasrah, kita sangat
menjaga kedudukan autoriti, terutamanya institusi yang di-Pertuan Agong tu kan. Sebab kalau kita bercakap tentang politik ni macam-macam yang boleh timbul, tetapi institusi yang paling tinggi dalam negara kita ni telah disembah maklum oleh Jemaah Menteri yang kita dikhabarkan melalui media lah kan. Telah disembah maklum oleh Jemaah Menteri tentang keadaan situasi negara. Maka terserahlah kepada institusi beraja itu. Jadi kalau mengikut undang-undang, itulah sekiranya terpaksa ataupun tidak ada cara lain seperti yang saya sebut di awal tadi, maka undang-undang itu akan menyerahkan kepada yang di-Pertuan Agong. Kembali kuasa itu kepada yang di-Pertuan Agong. Jadi kita meletakkan kepercayaan itu penting. Kerana sekiranya tidak ada kepercayaan, maka akan sukar untuk pihak berkuasa itu, terutama yang di-Pertuan Agong tu, melaksanakan kuasa baginda. Jadi kita sebagai rakyat juga, bila takut dengan perkataan darurat ni, kita juga akan mencari-cari apa sebenarnya kan. Jadi di sini juga penting untuk institusi-institusi ini, terutamanya institusi beraja dan institusi kerajaan ini, memberi jaminan bahawa kepentingan rakyat, kemakmuran ekonomi dan kedaulatan negara itu akan terus terjamin. Dan walaupun begitu, perlembagaan juga menyatakan bahawa semua mereka ini hendaklah, semua institusi ini hendaklah menjadi institusi yang melaksanakan tanggungjawab dengan beramanah, dengan bertanggungjawab sekali. Dalam bahasa Inggeris biasa kita guna responsible government, dan tidak mengambil peruntukan dalam perlembagaan itu sebagai constitutional convenience. Bukan kata menggunakan peruntukan perlembagaan itu, dan kita harap kerajaan tidak menggunakan peruntukan itu untuk convenient kerajaan. Yang pentingnya ialah the ultimate objektif ialah untuk menjaga kemaslahatan negara dan rakyat. Kalau kita lihat sebenarnya sekarang apabila terlalu banyak spekulasi timbul, malah kalau kita tengok di warga maya pun masing-masing memberikan pendapat, dan ada juga di antara figura-figura politik juga memberikan pendapat masing-masing. Cuma apabila kita kembali kepada perlembagaan, kalau di sini kita lihatkan kepada perkara 150 itu, kita berbalik kepada Kebawahuduli Maha Mulia Seri Paduka Baginda dia di-Pertuan Agong untuk menentukan hala tujunya, bagaimana nanti apa akan berlaku. Cuma apabila kita melihat peranan yang di-Pertuan Agong itu, masyarakat juga melihat bahawa negara kita ini sebenarnya berada dalam lingkungan kuasa yang tidak hanya melihat kepada kuasa di peringkat institusi kerajaan saja, tetapi juga di peringkat yang lebih tinggi. Jadi bagaimana untuk menyeimbangkan pandangan rakyat itu supaya mereka kembali tenang, tidak hanya bertelagas sesama sendiri sehingga menimbulkan ketidaktentuan dalam kalangan mereka. Itulah cantiknya sistem kita ni kan, sebab dia ada satu filtering system. Sebab tu macam saya gunakan istilah constitutional convenient ni. Jadi constitutional convenient ni akan diadili ke, akan diteliti lah, akan diteliti secara matang oleh dan bijaksana oleh institusi beraja. Itu namanya raja berperlembagaan. Untuk meneliti supaya tidak diambil peruntukan perlembagaan ini hanya untuk convenience setengah pihak, terutamanya pihak kerajaan lah. Saya sering dituduh menggunakan peruntukan perlembagaan untuk convenience mereka, untuk kesesuaian mereka. Jadi di sini apabila kita meletakkan institusi beraja itu, ini pentingnya kepercayaan kepada institusi beraja, dan ini cabaran kepada institusi beraja itu sendiri, mengekalkan kepercayaan rakyat kan. Jadi delivery yang akan dibuat oleh raja berperlembagaan ini berasaskan kepada perlembagaan. Yang saya sebut tentang kedudukan rakyat itu sebenarnya adalah satu semangat yang digabungkan, yang diletakkan dalam gabungan semua peruntukan perlembagaan, dari segi kebebasan asasi, dari segi hak-hak rakyat yang berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya. Sebenarnya yang berkaitan ekonomi yang menjadi kebimbangan rakyat. Yang satu lagi yang utama juga ialah kesihatan kan. Jadi raja yang
raja berpelbagai ini menjadi satu filter supaya tak ada convenient tadi. Jadi kalau kita meletakkan, saya fikir kita harus melihat bahawa institusi beraja ini melihat keadaan negara ini secara terangkum. Secara terangkum. Maknanya semua aspek dilihat. Apa kebaikannya terhadap ekonomi sekiranya kita mengambil pendirian untuk mengisytiharkan darurat. Apa keburukannya. Dan dari segi kesihatan awam, apa keburukannya. Dari segi perjalanan demokrasi itu sendiri. Apakah sistem beraja ini atau institusi beraja, raja berpelanggan ini boleh menyeimbangkan sistem demokrasi. Yang saya fikir rakyat Malaysia semuanya bersatu memahami bahawa keadaan politik ini tidak stabil. Apabila semua orang tahu bahawa kerajaan semasa mempunyai majoriti yang sangat nipis. Jadi inilah yang satu perkara yang perlu dinilai juga oleh institusi beraja. Jadi semua yang kita hadapi sebenarnya akan berbalik kepada institusi beraja, dan rakyat juga perlu memberikan kepercayaan dan bertenang pada tempoh ini. Saya rasa yang bertenang itu yang penting. Sebab kalau kita lihat beberapa hari kebelakangan ini panas dengan isu ini, malah banyak pendapat-pendapat yang kadang-kadang mungkin keterlaluan yang sebenarnya memberikan ketidaktentuan dalam kalangan masyarakat. Saya rasa perbincangan kita perlu lebih panjang, cuma masa kita tidak mencukupi. Apapun, terima kasih Prof kerana bersama dengan kami hari ini. Saya rasa penjelasan perlu untuk masyarakat tahu bahawa walaupun darurat, kita masih lagi berada dalam lingkungan dan juga keadaan yang masih lagi selamat. Cuma yang penting apapun berbalik kepada rakyat juga, kerana ini untuk kepentingan rakyat juga. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Prof Dr. Syamrahayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu dari Universiti Teknologi Mahara bersama dengan kami hari ini. Jadi kita